Agama Islam mengajar agar umatnya berkenal-kenalan dan menghormati di antara satu sama lain seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Masjid merupakan tempat bermulanya rasa minat akan agama Islam. Segala kemudahan di masjid serta segala bantuan terhadap orang bukan Islam dan juga orang Islam juga disalurkan melalui masjid. Seperti yang dilihat di Masjid Al-Hidayah yang terletak di Berang, sebuah kabinet makanan diletakkan untuk sesiapa saja yang memerlukan bantuan boleh mengambil makanan tersebut atau bantuan tersebut dengan menghubungi Encik Daud terlebih dahulu. Tidak kira agama dan bangsa, Islam akan membantu insan yang kesusahan. Terdapat juga kemudahan lain yang boleh digunakan orang bukan Islam seperti sudut bacaan yang disediakan. Bahan bacaan juga disediakan, bukan sahaja bahan berkaitan Islam sahaja. Ada pelbagai bahan bacaan dan kain pelikat juga disediakan untuk digunakan oleh orang bukan Islam yang tidak menutup aurat. Alatan sukan juga disediakan oleh pihak masjid dan sedia digunakan berserta pondok untuk beristirahat. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah memutuskan bahawa pelancong bukan Islam diharuskan memasuki masjid dan ruang solat dengan syarat mendapat keizinan pihak pengurusan masjid dan perlakuan serta tingkah laku mereka tidak mencemarkan kesucian masjid dan sentiasa terkawal dan beradab. Inilah pandangan yang diamalkan oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Boleh ke seorang non-Muslim masuk ke masjid? Soalan ni, non-Muslim masuk ke masjid, jawapan bagi saya boleh. Sebab kita bagi dia masuk dalam masjid, sebenarnya tak ada larangan pun untuk non-Muslim tak boleh masuk ke masjid. Okay? Hanya berlaku di Malaysia saya kata. Kalau tengok kat negara-negara Arab macam ataupun negara macam United Kingdom, dia ada Islamic Foundation dia orang, dia benarkan orang non-Muslim untuk masuk dalam dia orang punya musalla ni ataupun masjid-masjid dia orang untuk sebagai satu jalan dakwah lah, tapi dia hanya tidak dilarang. Agama Hindu merupakan agama tertua di dunia dan berasal dari benua kecil India. Orang Parsi yang menyerang India dari arah barat laut telah menamakan agama orang India sebagai agama Sindhu ataupun agama Indus sempena dengan nama sungai yang mengalir kawasan tersebut. Kitab suci agama Hindu yang terbesar terdiri daripada Veda, Undang-Undang Mahabharata, Gita Yoga Washita dan Ramayana. Arak Kepala Lembu Bantah Pindah Kuil. Sekumpulan penduduk Seksyen 23 Shah Alam dengan beberapa NGO Melayu mengarahkan kepala lembu yang masih berdarah ke bangunan Setiausaha Kerajaan Selangor sebagai membantah cadangan pemindahan kuil Hindu yang akan dibina di Seksyen 23. Kerajaan negeri bercadang memindahkan kuil Seri Maha Mariaman kira-kira 300 meter kerana berdekatan dengan surau. Kuil bukan tempat jogging. Terdapat segelintir penduduk yang tidak menghormati kawasan penganut agama Hindu untuk beribadat, iaitu di Kuil Seri Subramaniam Batu Cave. Lokasi yang sememangnya diketahui menjadi tarikan pelancong kerana keindahan yang mempunyai 272 anak tangga yang terdiri daripada pelbagai warna di kawasan Batu Kapur itu sepertinya telah disalahguna oleh sesetengah individu yang telah melakukan aktiviti jogging dan riadah. Isu penutup Universiti Islam Antarabangsa bersihkan kuil Hindu. Video itulah beberapa penutup Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak, yang turut serta membersihkan kuil Hindu di Taman Kelang Utama Kelang Selangor. Oleh itu, terdapat keresahan dan bimbang jika tindakan itu boleh menjejaskan akidah mereka yang terbabit ketika membersihkan tempat ibadat bukan Islam. Seorang putera Raja India telah melarikan diri daripada istana. Beliau ialah Siddhartha Gautama yang merupakan pengasas kepada agama Buddha. Beliau melarikan diri bagi mencari kebenaran untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan yang timbul dalam kehidupan. Agama Buddha ialah agama yang mengutamakan aspek kerohanian tertentu bagi penganutnya. Seorang Buddha sejati melatih dirinya untuk menolak kemewahan dan menjalani kehidupan yang tidak dipengaruhi oleh duniawi. Buddhisme adalah agama yang sebahagian besar dianuti oleh kaum Cina di Malaysia. Ajarannya sangat menekankan aspek-aspek hubungan sosial yang mempengaruhi kebiasaan dan budaya formal kaum Cina. Agama Buddha terbahagi kepada Mahayana, Hinayana dan Vajrayana. Terdapat 5 peraturan moral di dalam ajaran agama Buddha. Terdapat 2 buah isu mengenai agama Buddha yang telah dikenal pasti berlaku di Malaysia. Pertama, isu berkaitan dengan hiasan raya Cina di sekolah di Puchong.
Isu yang kedua ialah surau dijadikan penganut Buddha sebagai tempat untuk upacara keagamaan. Assalamualaikum, ini merupakan gereja Church of the Most Holy Redeemer yang terletak di Tanjung Malim, Perak. Gereja ini adalah yang terbesar di Tanjung Malim. Terdapat beberapa gereja lain lagi di sekitar Tanjung Malim. Kebanyakan gereja menyewa atau membeli premis kedai bagi menjadikan tempat ibadat penganut Kristian. Ini kawasan sekitar gereja. Ini pula merupakan patung Bonda Maria, iaitu ibunda kepada Jesus Christ, dan kelihatan sebuah salib di bawahnya. Ini merupakan sebuah video upacara ataupun ritual pemberkatan padri yang baru oleh padri-padri lain yang sudah lama berkhidmat. Okey, ini antara isu semasa yang timbul berkaitan agama Kristian. Kemudian gambar ini menunjukkan hubungan interaksi sosial agama Kristian dengan masyarakat, antaranya bantuan kebajikan dan juga jamuan berbuka puasa di gereja. Sebaik sahaja negara mencapai kemerdekaan, dapat kita lihat banyak isu-isu yang melibatkan ketidaksefahaman antara agama di Malaysia. Walau bagaimanapun, kini dapat kita lihat bahawa interaksi sosial antara kaum dan agama di Malaysia lebih baik berbanding sebaik sahaja negara mencapai kemerdekaan. Dengan itu, video-video ini membuktikan bahawa wujud interaksi sosial antara masyarakat berbilang agama di Malaysia. Pada Encik kan, sebagai orang Islam, boleh kita berinteraksi dengan orang yang bukan Islam? Atau perlukah kita berinteraksi dengan mereka? Kena faham satu benda. Bila sebut perkara begini, Islam dengan bukan Islam sebenarnya boleh berinteraksi. Di mana jua mereka berada. Macam contoh saya sendiri, asalnya Sabah, jadi masyarakatnya itu berbagai. Jadi untuk hidup bersama-sama itu rasanya tidak menjadi satu masalah. Malah kami juga hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Encik sendiri ada kawan-kawan yang bukan Islam tak? Ramai. Ya. Semuanya bagus-bagus belakang. Jadi perlulah untuk berinteraksi dengan mereka? Memang saya rasa perlu sebab satu, kita